Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung lagi tajuk bab pemeliharaan dan pemeliharaan sains tahun 6 KSSR. Okey, jadi sebelum saya memulakan perbincangan berkenaan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan ini, okey, jadi anda boleh support saya dengan jangan skip iklan. Okey, tapi kalau panjang sangat anda nak skip pun boleh lah. Okey. Okey, kita masuk kepada pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Okey, jadi sekarang ni kita ada dua, iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan. Sebenarnya dua-dua ni dia punya maksud dia tak berapa sama tau. Sebab tu dia ada dua perkataan kan. Pemeliharaan tu sebenarnya perkataan pelihara. Maksudnya benda yang ada kita jaga. Kalau pemeliharaan adalah pulih. Benda yang dah rosak kita pulihkan. Jadi ingat benda tu. Jadi kita lihat yang pertama. Usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan perlu dilakukan bagi menyelamatkan haiwan dan tumbuhan daripada terus diancam kepupusan. Tengok gambar kat zoo kan. Besarnya badak sumbu. Jinak pula tu. Badak sumbu ni dipelihara di zoo sebagai satu cara melindungi haiwan yang diancam kepupusan. Nampak cikgu dia kata badak sumbu ini dipelihara. Maksudnya badak sumbu tu masih ada, jadi dijaga untuk elak daripada pupus sebab dah diancam kepupusan. Okey. Jadi haiwan-haiwan dekat zoo ni adalah kita memelihara. Pemeliharaan sebab kita nak elak daripada haiwan-haiwan ni dia pupus. Kalau kita tak jaga, mungkin haiwan itu akan pupus lebih cepat dalam keadaan semasa sebab sekarang ni hutan makin kurang. Jadi habitat ataupun tempat tinggal dia semakin kurang. Saya pernah pergi ke Zoo Melaka. Okay, dalam beberapa tahun lepas, 2 tahun lepas. Okay, di mana masa saya pergi tu saya tengok ada singa dengan ada harimau. Okay, singa tu jangka hayat dia sebenarnya 25 tahun. Tapi dia dah ada dekat dalam Zoo Melaka tu hampir 30 tahun. Maksudnya ditulis kat situ jangka hayat 25 kot. Tak silap saya macam ni lah. Dia lebih kurang macam ni lah. Bukannya pasti sangat tapi saya lebih kurang macam ni. Singa tu jangka hayat dia 25 tahun. Tapi jika dia duduk dalam sangkar, maksudnya kat zoo, dia boleh hidup 30 tahun. Tapi saya tanya orang tu, dia kata rupanya dah 30 lebih tahun. Maksudnya dia dah lebih pun daripada jangka hayat dia. Tapi dia boleh hidup. Maksudnya bila haiwan ni dia duduk dalam zoo, dia lebih mudah untuk hidup lama sebab makanan semua disediakan. Jadi haiwan-haiwan ni boleh hidup dengan tenang lah. Tak perlulah pergi. Kalau kat luar kan dia mungkin kena makan dengan musuh, mungkin dia akan mati kelaparan. Tapi sebabkan dia duduk dalam zoo, walaupun dia dah makin tua, tapi sebab makanan asyik datang je, so dia boleh hidup lama. Begitu juga dengan harimau. Jadi kebanyakan haiwan ni hampir expired pun dia boleh hidup lagi kalau dekat dalam zoo. Itu gunanya pemeliharaan dekat zoo lah. Okay. Alright. Apakah maksud pemeliharaan dan pemeliharaan? Dapatkah kamu memerihalkan cara-cara memelihara dan memelihara haiwan dan tumbuhan? Okey. Pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Okey. Pemeliharaan bermaksud mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Okey, kita ulang. Mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Maksudnya kita jaga dia, kekalkan, jangan sampai dia musnah lah. Itu namanya pelihara. Okay. Alright. So, 86 kita lihat. Berikut ialah aktiviti pemeliharaan. Okay, pemelihara. Contohnya, mendidik masyarakat. Kita didik masyarakat tentang melindungi haiwan dan tumbuhan daripada ancaman kepupusan. Maksudnya, ni contoh gambar dia mandikan gajah. Maksudnya kita didiklah rasa kasih sayang. Okay? Dan kita beritahu kalau haiwan ni pupus nanti, haiwan ni dah tak ada lagi, nanti anak bini kita, nanti cucu cicit kita tak kenal gajah. Contohnya kan. Ataupun pokok ni kalau kita asyik tebang je nanti habis, nanti lama-lama kita tak ada sumber makanan. Contohlah. Okay, macam tu. Okay? Jadi kita didik supaya masyarakat tu insaf lah. Masyarakat kena tahu. Kalau orang yang tak nak fikir panjang, dia contohnya dia bunuh harimau, dia tembak harimau sampai mati. Akhirnya nanti dia kaya, mula-mula dia kaya, dia jual kulit harimau. Lama-lama harimau dah tak ada kat dunia ni. Dia tak fikir kesannya apa. Kesannya kita rugilah kan. Tapi sebab kita tak dapat tengok harimau akan datang kan. Tapi dia orang fikir apa, yang penting nak duit. Tu jadi sebab tu kena didik masyarakat. Yang kedua, kempen hijaukan bumi, menentang pembalakan dan pemburuan haram. Orang ramai dijemput hadir. Contoh, menganjurkan kempen yang menentang pembalakan dan pemburuan haram. Soalan ni rasanya ada keluar masa dekat UPSR 2019 dulu. Okey. Okey, dia kata 2019 ke 18. Saya tak ingat. Okey, menganjurkan kempen yang menentang pembalakan dan pemburuan haram.
Pembalakan boleh, tapi mestilah terancang. Jangan secara haram. Sebab bila kita rancang, kita dapat tengok pokok mana yang dah tumbuh, pokok mana yang boleh tebang, kan? Barulah tanah tu di cover, cantik. Okay? Dan pemburuan haram. Pemburuan boleh nak buru, tapi jangan buru benda-benda yang nak terancam lah. Macam harimau tu kan. Jadi pemburuan tu bila diburu benda yang tak boleh kita buru, namanya pemburuan haram. Pembalakan haram pula, apabila dia membalak tanpa izin, itu namanya pembalakan haram. Okey, seterusnya. Elakkan membeli produk yang diperbuat daripada sebahagian badan spesies haiwan yang terancam. Jumpa kat kedai, kulit buaya, kulit harimau, kulit ular. Kalau kulit buaya, saya tak pasti buaya tu. Buaya, awak tengok buaya tu adakah dia diancam kepupusan ke tidak? Kan? Jadi kalau macam kulit ular dengan kulit harimau ni, memang ada ular-ular yang ataupun harimau yang diancam kepupusan. Jadi jangan beli. Sebab kalau awak beli dengan harga mahal, maka orang lagi suka nak cari harimau, nak bunuh lagi, nak buat lagi sebab dia kaya, dia suka benda-benda yang dapat banyak duit, kan? Jadi jangan beli. Bila kita tak beli produk ni, benda ni tak laku, maka orang tak jadi nak, malaslah aku nak cari harimau lagi. Bukannya laku pun penat je, aku dah bertarung nyawa nak lawan harimau. Kan? Jadi kita ada atasinya dengan cara jangan beli. Okey? Boykotlah senang kata. Seterusnya, hutan simpan kekal. Mewartakan hutan sebagai hutan simpan. Ini lebih kepada biasanya tumbuhan. Okay? Jadi tumbuhan ni macam contoh, dekat Pahang kan ada taman negara contohnya. Taman negara tu, kita tak boleh nak buat apa-apa dekat taman negara tu. Ada kawasan dia. Jadi kita jangan potong pokok dia, jangan apa semua. Jadi dia, bila dia kata hutan simpan kekal, kalau macam dalam ni, Negeri Johor Darul Takzim kan. Mungkinlah dekat Endau, kat Rompin, kat Endau tu kan. Yang bercantum dengan Pahang tu. Jadi kita jangan, bila dia dah wartakan sebagai hutan simpan, maksudnya hutan ni kita tak boleh kacau. Itu sebab tu diwartakan. Siapa yang ganggu tempat ni, siapa yang membalak kat sini, mungkin kena tindakan lah. Okey. Seterusnya, mewartakan spesies haiwan dan tumbuhan sebagai spesies yang dilindungi. Maksudnya kita buat wartakan spesies ni, maksudnya kita buat satu undang-undang Malaysia dengan warta kerajaan yang mengatakan bahawa haiwan tu dah tak boleh dibunuh lagi. Haiwan tu sekarang ni dah dilindungi. Jadi bila ada wartaan macam ni, contoh kan kalau bunuh harimau pun, harimau ni dah diwartakan sebagai haiwan yang diancam kepupusan, spesies yang dilindungi. Jadi orang yang buat bunuh harimau tu kena tangkap sebab ada warta. Jadi jangan kita menangkap haiwan telah diwartakan sebagai spesies yang dilindungi ataupun tumbuhan yang telah dikategorikan sebagai spesies yang dilindungi. Okay? Nak jaga harimau boleh, tapi kena ada lesen bagai sebagainya lah. Okay, saya pun tak berapa faham lah, yang itu mungkin lebih tinggi. Jadi yang penting awak tahu, mewartakan spesies haiwan. Okay. Seterusnya, menebang pokok terpilih sahaja bagi mengelakkan kepupusan tumbuhan. Maksudnya kalau kita nak potong pokok balak tu, saya kata pembalakan haram adalah pembalakan yang tidak mengikut sistem. Okay, yang membalak secara sesuka hati dia. Jadi caranya adalah menebang pokok yang terpilih saja. Terpilih tu maksudnya macam mana? Ikutlah macam mana perancangan yang telah dirancang oleh kerajaan. Okey, jangan kita suka-suka hati main gondolkan hutan orang lain. Okey, nanti habis haiwan semua lagi, lepas tu bila gajah semua masuk rumah kau marah. Padahal kau sendiri yang pergi tebang tempat-tempat tinggal dia, kan? Itulah contohnya. Alright. Sekarang ni kita sambung lagi. Okey. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan untuk mereka yang membunuh, memburu dan menyeludup spesies haiwan terancam. Maksudnya contoh macam ni, nampak gading gajah ni, nampak. Gading gajah banyak awak bayangkan berapa banyak gajah yang mati. Jadi kita kenakan hukuman yang keras. Sebab manusia ni, terutamanya orang Malaysia lah. Kan saya negeri lain saya tak tahu sebab saya duduk kat Malaysia. Kita tak takut mati tau. Bukan kita lah, orang lah kan. Saya tak. Jadi kita ni takut kita ni takut duit kita habis. Contoh kalau kat jalan raya, dia tulis kat situ 110 km sejam kat lebuh raya. Jangan bawa laju daripada 110. Bahaya, boleh mati. Kamu terkorak lagi. Laju je dia orang. Tapi cuba letak kat situ polis di hadapan ataupun kamera di hadapan. Memang slow. Maksudnya orang Malaysia kita ni takut duit habis, bukan takut mati. Kan? Maksudnya dia tak takut mati. Dia orang lah kan. Saya takut Allah. Okay. Jadi maksudnya kita kuasakan undang-undang dan peraturan. Jadi kita kena hukuman yang setimpal. Hukuman yang lebih. Bila dengan hukuman dia alas, setakat payah 200, aku jual tu 5,000. Tak guna. Jadi kalau contohnya, harga ni mungkin kita denda dia dengan harga kena bayar, kena masuk penjara, baru dia takut sikit. Okay. Seterusnya, taman laut digazetkan untuk melindungi habitat haiwan dan tumbuhan di dasar lautan. Okay, maksudnya ini lebih kurang sama macam yang ke atas tadilah. Yang kat sebelah tadi
mewartakan hutan simpan. Kalau hutan simpan tu kat atas, kalau taman laut ni kat dalam air. Okay, jadi sebagai habitat lah, jangan kita kat kawasan situ kita kena jaga, jangan kita rosakkan. Okey, seterusnya, sesetengah kawasan Paya Bakau diwartakan sebagai tapak ramsar. Tapak ramsar tu apa? Untuk melindungi flora dan fauna di kawasan Paya Bakau. Okey, maksudnya ini lagi satu cara adalah tapak ramsar. Okey, tapak ramsar ni seperti contohnya dekat Pulau Kukup, Johor. Okey, jadi di sebenarnya tempat ni maksudnya macam tempat Paya Bakau tu kan. Dijaga, dijadikan tapak ramsar supaya flora dan fauna tu tak tengah kacau lah. Maksudnya jangan diapa-apakan kawasan tu. Okey. Alright. Infoclick, Convention Tanah Lembap atau Ramsar. Apa yang kata tapak ramsar tadi tu? Tapak ramsar ni, Convention Tanah Lembap atau Ramsar menyediakan rangka kerja bagi memelihara dan pulihara tanah lembap daripada terus musnah. Maksudnya tapak ramsar ni maksudnya kawasan-kawasan tanah-tanah lembap. Kawasan tanah lembap ni banyak haiwan tau. Contoh terutamanya macam Paya Bakau ni kan banyak, ada burung bangau, ada ketam dan sebagainya kan. Jadi kawasan ni tempat yang haiwan banyak. Jadi sebab tu dia ada ramsar ni, iaitu Convention Tanah Lembap. Okey, sebab dia nak bagi pastikan supaya kawasan ni terpelihara, tak musnah. Dan kalau kawasan tu nak musnah pun, kita macam mana cara kita nak cover balik supaya dia tak musnah. Ni Paya Bakau ni biasanya dekat tepi-tepi tu kan, laut tu kan, tepi-tepi sungai, tepi-tepi laut. Jadi itu banyak tempat yang telah dibangunkan pusat pelancongan. Tu yang kadang-kadang makin lama makin banyak hilang tu tempat-tempat tanah Paya Bakau ni. Jadi sebab tu wujudnya tapak ramsar. Okey. Pusat rehabilitasi orang hutan. Ni contoh lagi. Diwujudkan bagi memelihara orang hutan. Pusat rehabilitasi ini merupakan satu contoh pemuliharaan. Pulihara, nampak? Tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan pemuliharaan? Tadi tu kita cerita pasal pemeliharaan semua kan. Tiba-tiba kat sini pemuliharaan. Apa tu pemuliharaan? Rehabilitasi orang hutan ni maksudnya orang hutan tu dia dah nak pupus kan. Kemudian kita nak banyakkan balik. Jadi pusat rehabilitasi ni adalah pusat untuk mengumpulkan orang hutan balik. Kita nak pastikan dia membiak lagi dengan lebih banyak. Kita nak pastikan dia beranak pinak lagi lah supaya dia boleh elok balik, dia punya bilangan tu makin banyak balik. Itu namanya pulihara. Sebab tu nama dia pulihara. Itu yang dia tanya tadi kan, apa yang maksudkan dengan pemeliharaan? Kita pulihkan benda-benda yang dah nak tak ada tu, kita okeykan balik lah. Contohnya dari segi bilangan orang hutan kan. Okey, tugasan. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang hidupan yang terancam di Malaysia. Kedua, secara kreatif hasilkan sebuah blog persembahan yang mengandungi maklumat tentang hidupan yang telah kamu perolehi. Jadi buat blog kat sini. Tapi ini kalau nak buat dengan cikgu awak boleh minta bantuan cikgu awak. Dia agak menarik juga. Okey, seterusnya. Pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuhan. Okey, 88. Pemeliharaan pula. Apa maksud pemeliharaan? Ni pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Tadi pemeliharaan. Sebab tu dia last kali dia tanya tadi. Pasal apa dia tadi? Dia tanya balik pasal berkenaan dengan orang hutan sebab dia nak masuk tajuk pemeliharaan pula. Tadi kita fokus pelihara. Ini pulihara pula. Okey, pemeliharaan bermaksud mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Maksudnya macam tadilah orang hutan dah makin kurang. Jadi kita dah tak dapat tengok orang hutan. Jadi dia pulihkan, dia buat pusat rehabilitasi tadi tu kan, untuk kita pulihkan orang hutan punya bilangan supaya dia dapat hidup seperti biasa balik. Banyak dah mati sebabkan pokok-pokok dah tak ada kan dulu kan. Jadi dia pulihkan semula, jadi namanya pemeliharaan. Dan contoh lagi satu adalah penyu lah. Okay, pusat pemeliharaan penyu memastikan penyu mempunyai bilangan yang tinggi untuk hidup di habitat semula jadi. Kalau kita biarkan saja penyu ni, pantai makin banyak yang kotor, dia nanti tak nak bertelur dekat tempat pantai yang kotor. Makin lama nanti makin, lepas tu nanti dah lah beratus-ratus pun yang hidup 2-3 ekor je. Jadi makin lama makin pupus. Jadi kita bukan tangkap lah, kita jaga dia. Kita pastikan banyak telur dia yang dapat menetas. Bila dia dah besar, baru kita letak dekat laut ke macam mana supaya dia punya bilangan tu tak habis lah, supaya dia makin berkembang balik. Okay, mari kita lihat aktiviti pemeliharaan yang terdapat di Malaysia. Ni contohnya, nampak? Jabatan Perikanan Melaka. Okay, dekat Masjid Tanah. Okay, dia pusat konservasi dan penerangan penyu. Nampak dia jagakan telur. Penyu dah besar. Dia bagi besar dulu penyu tu, baru dia lepaskan lah. Okay, kemudian contohnya dari segi tumbuh-tumbuhan. Contohnya kat sini. Sebelum pemeliharaan, pokok tu dah gondol.
Kan dah kena tebang secara haram. Kemudian aktiviti pemeliharaan, tanam balik pokok. Kemudian selepas pemeliharaan, pokok tu jadi hutan semula. Okey. Menanam semula pokok di kawasan pembalakan menggantikan habitat yang telah musnah. Okey. Jadi, ada tugasan kat sini. Dengan menggunakan talian internet atau pelbagai sumber media yang lain, cari maklumat tentang haiwan dan tumbuhan lain yang diancam kepupusan. Okey, cari maklumat tentang haiwan dan tumbuhan lah yang diancam kepupusan. Serta faktor ancaman terhadap tumbuhan dan haiwan tersebut. Kenapa dipupus? Cadangkan cara-cara memelihara dan pemeliharaan yang sesuai serta jelaskan peranan manusia dalam memelihara dan pelihara haiwan dan tumbuhan. Jadi macam mana kita nak pelihara haiwan nak pupus tu, tumbuhan nak pupus tu, macam mana kita nak pulihkan balik, macam mana nak pelihara dia. Kita jelaskan peranan manusia. Apa yang manusia perlu buat? Manusia kita lah. Jadi gunakan perisian Microsoft PowerPoint untuk bentangkan tugasan kamu di hadapan kelas. Ni kalau nak buat dalam kumpulan pun seronok. Nanti yang bentang tu bolehlah kongsi-kongsi idea dengan kawan-kawan. Mungkin tajuk dia sama satu, tapi awak boleh bagi-bagi kepada kumpulan-kumpulan lain. Guru-guru boleh bagi pada beberapa kumpulan. Dan contoh saya rasa kalau nak buat satu contoh pun okey. Satu contoh tumbuhan, satu contoh haiwan. Menarik untuk kita kongsi bersama. Kita pergi dengan lebih mendalam kan. Bentang kat depan guna PowerPoint. Dah maju sekarang. Okey, jadi secara keseluruhannya kita pergi kepada jom ingat. Okey, pemeliharaan dan pemeliharaan. Apa yang kita belajar sebenarnya dalam tajuk semua ni. Untuk bab yang kali ni. Haiwan terancam. Mula-mula kita kenal dengan haiwan terancam iaitu tapir. Tapir, orang hutan dan juga badak. Kemudian tumbuhan terancam, anggrek merpati, periuk kera dan rafflesia. Jadi haiwan dan tumbuhan yang terancam ada faktor-faktor dia. Kenapa dia terancam? Jadi faktor ancaman dia yang pertama, aktiviti manusia. Yang kedua, bencana alam. Dan ketiga, pencemaran. Sebenarnya pencemaran tu pun lebih kepada aktiviti manusia juga kan. Jadi aktiviti manusia contohnya pembalakan secara haram, pemburuan haiwan, penerokaan kawasan untuk pertanian, pembangunan, perindustrian dan pelancongan. Kemudian pemindahan jalan raya. Tu jalan raya tu. Okey, pencemaran air, udara dan tanah. Jalan raya ni nampak macam simple, buat jalan raya je. Tapi sebab lepas ada jalan raya tu jadi dah langgar semua kan, hutan kan, kawasan kan. Kemudian nanti lepas jalan raya, dia akan muncul lah rumah kat tepi-tepi jalan tu. Itu makin lama makin berkembang. Biasa jalan raya ni adalah benda pertama yang kita buat sebelum satu tempat tu berkembang jadi bandar ataupun jadi kampung. Okey. Salah satu faktor lah. Okey. Yang kedua adalah seterusnya bencana alam. Banjir, gempa bumi dan ribut taufan. Okey, sebenarnya pun ada kena-mengena juga dengan Malaysia, dengan manusia. Contohnya banjir. Banjir tu kadang-kadang sebab memang banjir lah. Satu lagi kadang-kadang sebab kita banyak tebang pokok. Tu jadi banjir. Kan? Kemudian pencemaran air, udara dan tanah. Air tu contohnya tumpahan minyak, pembuangan sampah dan sisa toksin. Tu manusia punya aktiviti juga kan. Tapi cuma yang ni maksudnya benda-benda yang itulah, yang bahaya jugalah. Pencemaran maksudnya mencemarkan alam sekitar lah. Okey. Udara, asap daripada kilang dan pembakaran hutan. Tanah, pembuangan sampah dan toksin. Okey. Jadi cara mengatasi, macam mana kita nak mengatasi, kita ada dua, iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey, yang ini dia buat secara menyeluruh lah. Mendidik masyarakat tentang melindungi haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Kita didik masyarakat. Menganjurkan kempen menentang pembalakan dan pemburuan haram. Menganjurkan kempen elakkan membeli produk yang diperbuat daripada bahagian spesies yang terancam. Boykot produk. Kan. Mewartakan hutan simpan. Mewartakan spesies hidupan yang dilindungi. Tebang pokok secara terpilih. Kuat kuasakan undang-undang dan peraturan pemburuan dan penyeludupan haram. Dan mewartakan taman laut. Mewartakan kawasan paya bakau iaitu Ramsar. Okay. Mewujudkan pusat rehabilitasi haiwan dan penanaman semula pokok hutan. Jadi ini semua dicampurkan pemeliharaan dan pemeliharaan. Saya harap anda semua dapat tahu kalau kita nak asing-asingkan mana satu pelihara, awak dapat jelas sekarang. Okey. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini sampai 89. Pada kelas akan datang kita akan sambung lagi dengan perbincangan cabar minda muka surat 90. Mungkin muka surat ni nanti kita akan bincangkan jawapan-jawapan untuk soalan muka surat 90 dan 91, apa yang saya rasa betul lah untuk soalan-soalan ni. Okey, jadi kita boleh bincang bersama-sama pada kelas perjumpaan akan datang. Okey, jadi kalau anda nak tahu apa benda jawapan yang ada kat sini dan apa yang dibincangkan dalam soalan ini, jangan lupa teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.